Allah perintahkan tutuplah auratmu wahai wanita. Ya, jagalah akhlakmu wahai manusia. Kita tak jaga. Ya. Dan yang bersikap penentang, ya, tidak mempercayai perkara-perkara hak yang benar dalam bentuk pertanyaan tetapi mengandungi kecelakaan, iaitu ya, tidakkah manusia itu menyadari dan tidakkah dia terfikir bahawa dirinya terjadi daripada setitis air mani yang hina dan keluarnya pun melalui saluran yang hina, tiba-tiba dia berani mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Yang berkuasa, yang menjadikan hari kebangkitan, dan berani pula ia mengingkarinya. Memusuhi Allah secara terang-terangan. Ya, Allah berhenti dengan menjatuh diri orang yang buat dosa di terang-terangan. Sepatutnya sifat orang yang buat dosa-dosa ini, apa mana yang melakukan dosa ini, perkara yang buruk dilakukan secara seperti ini. Kalau berterang-terangan itu mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mencabar Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan balasan yang tubuh. Dahsyat. Kita lelaki jaga anak kita, isteri kita, kakak kita, ibu kita, wanita ni kita mesti jaga. Supaya kita tidak tergolong dalam golongan dayus. Dayus ni golongan apa? Golongan yang bukan sekadar tidak dapat melihat syurga, tidak akan dapat bau syurga. Bau syurga ni telah dapat beribu-ribu kilometer lagi. Tapi disebabkan ada sifat dayus ni, dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan dapat bau wangian syurga. Dia jadi sebab apa yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung lagi pada ayat yang ke-78. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. memukul ya sekolah untuk bila Nabi Muhammad pukul Muhammad ya. Di sini bukan bermaksud masih bertindak di depan orang badangan masa di depan bentuk pengasih hal dibuat dia perumpamaan tetapi yang dibuat dari asal kejadian. Kalau menjadi keluarga Yahudi, katanya siapa pula yang dapat hidupkan tulang-tulang yang telah dibunuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada asbabun nuzul, ada punca diturunkan ayat. Ya, maksudnya yang tadi dibaca dan kita bacakan maksudnya. Malah lebih pelik lagi ketika manusia tersebut membuat perumpamaan yang memperkecilkan kuasa Allah. Ini lagi. Kita walaupun terbakar dalam berbagai bidang, kita kena ingat kita dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berpikir apa agama boleh buat. Kita buat apa agama boleh buat, jadi cekik. Itu semua mati. Ini akhiral katibin hebat diri dan dia mencari apa kita buat, mempertikaikan agama, ya, mempertikaikan hukum akal. Kalau berbagai itu ini tak boleh ni, tak boleh begitu. Betul dulu. Atas bumi kita boleh hidup dengan selamat. Ya, cukup kalau tentu selamat ini kita boleh nanti di akhirat lebih dari kita. Sedangkan dia sendiri lupa
Assalamualaikum Dr. Alif, Dr. Hairun Nizwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Waalaikumsalam. Syarif. Khairul. Hai. Dr. Azhar. Dr. Azhar. Ada? Okey, ada. Alhamdulillah. Kalau lagi, Dr. Farah ada? Dr. Farah dah masuk dah? Ada dah. Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah pukul 10 kita start lagi 2 minit tunggu dalam participation masuk lah. Kerana ada 36 orang. Hai, Dr. Rasa Pok Leh ada kot? Pok Leh ada? Ada. Menyembunyikan muka. Oh, Pok Leh ada. Dr. Hafiz ada? Tak ada? Tak nampak Dr. Hafiz. Terima kasih. Program lagi kot. Okay. InsyaAllah pukul 10 nanti kita start lah. Sembang santai je. Okay, sembang santai. Borak-borak lah, gitu je. Kau office ke? Arif? Office di rumah, rumah di office. Macam mana tu? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik office Arif. Tak boleh lawan office Dr. Zulhan lagi cantik. Office Dr. Ja'a pun cantik tu. Farah sihat Farah. Nanti soalan tu kita akan take turn lah. Saya panggil Encik Arif, saya panggil Encik Airul, Dr. Ja'a ke Dr. Farah ke, saya akan kita take turn lah macam tu lah. Kita pusing-pusing sebab kita ada 4 orang. Macam tu lah nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Soalan multiple choice ke true or false? Kalau ikut ni long essay lah. Okay. Dia macam Viva lah Arif soalan dia. Macam Viva Bose punya setting. Tak ada apa, boleh kita start lah dah pukul 10 lah ni. Nanti lewat nanti kesan orang lain. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, doktor-doktor, Profesor Madya, Profesor yang sudi datang dan sudi untuk join kita punya sesi concierge live show kita hari ini yang akan kita bawa tajuk Work and Study, Can We Do Both? So tajuk hari ini kita agak santai dan juga kita quite interesting, yang mana kita ada 4 orang panel. Okey, yang saya akan menjadi moderator lah untuk sesi ini. Okey, saya Dr. Muhammad Ali bin Abdul Majid, pensyarah kanan di UiTM Puncak Alam di bawah Jabatan Food Service Management. Hari ini kita ada 4 orang panel terdiri daripada Encik Muhammad Arif Aizat Bashir, pensyarah di UiTM Cawangan Pulau Pinang. Semua ni pensyarah FPHP, semua pensyarah FPHP. Kemudian kita ada teknologis Dr. Nur Azhar Baba, pensyarah kanan di UiTM Puncak Alam. Kemudian kita ada Dr. Farah Dewi B.A. Rahman, UiTM Puncak Alam juga, pensyarah UiTM Puncak Alam. Dan juga kita ada Encik Hairun Nizwan Abdul Majid, pensyarah di UiTM Puncak Alam juga. Okay. Jadi kita ada 4 orang panel yang mana 4 panel ni kita akan berdiskusi, kita akan discusslah secara santai tentang perkara-perkara apa yang related dengan work and study yang can we do both ni, apa sahaja perkara. Kalau tuan-tuan ataupun puan-puan yang hadirin pada hari ini nak tanya soalan pun boleh, tak ada masalah, boleh tanya insyaAllah. Ini sembang santai sahaja, sembang santai sahaja. So jadinya siapa sahaja yang baru sahaja join, ini kita punya live show yang kedua. Yang pertama sebelum ni kita dah buat, kalau tak silap saya pada bulan 1 hari tu,
pada bulan 1 kita dah buat, yang mana panel kita adalah kita punya our beloved dekan lah. Kita punya beloved dekan, Pok Leh, berkenaan dengan humanistic approach leading, leadership. Okay, so jadinya hari ini kita bawakan tajuk yang lain pula. Objektif konsep live show ni adalah untuk kita membawa isu-isu yang tidak berkait secara langsung tentang akademik. Jadi kita nak berbincang secara santai, kita juga nak berkenal rapat, nak ta'arufkan, kita nak berkenal dengan kita punya pensyarah-pensyarah dari cawangan, pensyarah di Jawatan Bujang Alam, di Dungun, di Penang, semualah kita nak berkenal di situ. Okay. So jadinya sebelum kita nak pergi kepada kita punya main itinerary hari ini, so jadi suka untuk saya jemput kita punya dekan, okay, Profesor Dr. Haji Muhammad Salihuddin Mauzari, untuk beri sedikit kata-kata awal pembuka. InsyaAllah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadur Rasulul Karim. Amma ba'd. Terima kasih Dr. Alif, rakan-rakan sekalian. Pertama sekali boleh mengucapkan terima kasih pada saya been informed that ramai juga pelajar-pelajar daripada IPJJ, pelajar-pelajar sarjana, rakan-rakan kita daripada universiti luar dan juga Tourism Malaysia sempat hantar kat dia orang tadi, dia orang masuk, ada 4-5 orang masuk, alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan sekalian. Macam Dr. Alif sebutkan tadi, platform ini adalah kita bertujuan berkongsi pengalaman masing-masing secara santai, dan kita tak payahlah stiff sangat, enjoy yourself, tanya, tak kira lah, tak payah betul tanya je apa-apa kita nak tanya, sebab kalau macam ni kadang-kadang orang mengambil, dipanggil macam ni lah, saya pun boleh sebut analoginya, dia cili padi, kecil tapi pedas. Nampak small but significant for those, especially for those yang in the verge of embarking into PhD dan pursuing to higher level degree. Jadi kita mengharapkan jangan segan-segan tanya, kita berkongsi pendapat. Sebab setiap orang ada pengalaman yang berbeza, dan pengalaman itu kadang-kadang kita nampak kecil, tetapi sebenarnya pengalaman itulah mengajar kita lebih dewasa daripada orang secara pemikiran akademik. Jadi sekali lagi boleh mengucapkan terima kasih Farhan baru masuk tadi, bekas-bekas pelajar kita, dan boleh ucapkan terima kasih pada semua dan enjoy yourself, dan kita teruskan lagi siri konsert show ni di masa-masa akan datang. Cuma kita lewat itu dah sebulan, 2 bulan lebih lah. Kalau boleh tak sebulan sekali. Ya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada AJK yang betul-betul lumus mengadakan webinar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oleh atas ucapan yang diberikan. Seperti mana Pak Oleh katalah, insyaAllah kita nak buat kalau boleh sebulan sekali. Dan mungkin tuan-tuan yang dalam ni pula nanti akan jadi panel jemputan untuk kita punya sesi seterusnya nanti. Tengok nanti kita buat tajuk apa. Okay, so kita nak get back to our business now. Kan kita nak kupas tentang isu-isu berkenaan dengan tajuk hari ini. Tajuk hari ini. Tajuk hari ini adalah study or work, can we do both? So jadi tajuk ni dia lebih kepada staf rakan-rakan pensyarah yang meneruskan pembelajaran PhD secara part-time, secara sambilan. So jadinya itulah kita nak tahu boleh ke tak? Kenapa study or work? Nak pilih satu ke nak pilih dua? Can we do both? Dr. Bob, Dr. Sazali boleh mute kan tak? Maaf, ada bunyi batuk tadi. Alright, okay. So jadinya soalan pertama lah kan, kita ada saya beberapa soalan sini, lebih kurang ada banyak soalan lah. Jadi kita nak tanyalah kita punya panel-panel kat sini, kita ada 4 orang panel. Okay, kita tanya dulu panel-panel ni.
Okey, insya-Allah kalau boleh saya nak tanya dulu dengan siapa ya? Saya tanya dulu dengan ni lah, Dr. Noazaf Abu boleh? Boleh? Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh Tak ada insya-Allah. masalah. Okey, saya tanyalah suatu soalan pertama lah kan. Okay, soalan secara santai lah kan. Apa yang triggernya untuk sambung belajar ni? Apa yang triggerkan ni? Kenapa tiba-tiba nak sambung belajar? Apa sebab utama lah? Assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang berbahagia Tuan Dekan, Profesor Dr. Salahuddin dan pengurusan majlis Dr. Alif. Okay. Terima kasih kerana mengundang saya untuk program kita pada pagi ini. Okey. Soalan pertama, apa yang membuatkan saya menyambung pelajaran ke peringkat PhD? Okey. Pertamanya adalah orang kata apa? Bila kita memilih kerjaya sebagai pensyarah. Okey. Ia memerlukan orang kata apa? Qualification, iaitu kelayakan. Di mana secara tak langsung okey, untuk menjadi sebagai pensyarah dan kita juga memegang jawatan pensyarah kanan, maka itu menjadi tanggungjawab saya. Okey, dan juga saya mendapat galakan, dorongan dan motivasi daripada PTJ saya, iaitu dekan, timbalan dekan, untuk melanjutkan pelajaran. Okey, walaupun saya tidak memilih mood pengajian secara full time. Okey, so saya memilih pembelajaran ini secara part time, iaitu separuh masa dengan pembiayaan sendiri. Okey, selepas bila saya fikir ini merupakan keperluan utama sebagai pendidik, terutamanya di universiti. Itu merupakan saya punya tujuan utama kenapa saya sambung belajar, iaitu keperluan sebagai pensyarah di universiti. Jadinya Dr. Hazar buat part time habis on time, betul? Alhamdulillah, ya, saya berjaya habiskan pembelajaran saya dalam tempoh 3 tahun. Alhamdulillah. Tu baru buat part time tu, kalau buat on time tu, buat full time tu mau setahun setengah dah siap tu. Saya tak pastilah, tapi orang kata itu orang kata apa, rezeki lah daripada Allah SWT, dan juga mendapat bimbingan daripada supervisor. Saya ada 3 supervisor. So Profesor Madya Dr. Hafiz, Profesor Madya Dr. Aslinda sebagai penyelidik utama, dan Dr. Izzat. Okey, mereka sangat banyaklah membantu saya untuk menyiapkan tesis PhD saya dalam tempoh tersebut. So jadinya Dr. Hazar, sebelum sambung belajar tu siapa, ada push factor tak daripada siapa ke yang suruh nak sambung belajar ni, ataupun sendiri ke, yang trigger sendiri ke, macam mana? Okey, actually sebelum saya decide untuk sambung belajar ni, selama 1 tahun saya membuat pemikiran, pemikiran membuat keputusan sama ada nak belajar atau tidak, nak buat full time, dan pemilihan universiti dan pemilihan orang kata apa, program tu. Kerana masa saya buat master, saya punya background food science. Okey, so ada krisis di situ sama ada saya nak proceed untuk buat science base ataupun saya nak buat social science. Okey, so tempoh masa tu agak panjang, setahun untuk buat keputusan untuk buat PhD di Fakulti Pengurusan Hotel. Orang yang banyak membantu saya untuk membuat keputusan terakhir tak lain tak bukan iaitu Dr. Razak daripada Jabatan Seni Kulinari, kerana beliau juga merupakan pensyarah saya semasa saya degree. Okey, bila saya berbincang dengan beliau memberi satu penyelesaian. Beliau kata, selepas tamat pengajian PhD you nanti, apakah contribution, sumbangan yang anda akan berikan kepada fakulti dan universiti berdasarkan kepada kepakaran yang dipilih, kecenderungan ke arah menyumbangkan pengetahuan. So daripada situlah saya membuat keputusan, tidak orang kata apa, memandang ke belakang, terus membuat keputusan untuk membuat PhD di dalam bidang pengurusan hotel dan pelancongan
di UiTM. Kerana saya fikir saya punya sumbangan nanti adalah lebih besar ke arah untuk menyumbangkan saya punya kepakaran pengalaman di dalam UiTM dan fakulti saya. So saya amat berterima kasih kepada Dr. Razak, okey, sebagai orang kata apa, mentor jugalah membantu saya untuk menjuruskan saya punya bidang apa kata penyelidikan saya tu ke arah social science. Okey, itulah orang-orang yang orang kata orang-orang belakang tabir lah yang memberi jalan dan petunjuk sehingga saya berjaya sehingga tahap ini. So itu adalah behind story of sebelum nak pergi sambung belajar kan. So the behind story apa siapa tu kan. Okay, so terima kasih Cik Azhar, Dr. Azhar. InsyaAllah nanti kita akan pergi ke Dr. Azhar nanti untuk soalan lain. Okay. So sekarang kita nak terbang pergi kejap ke Penang boleh tak? Tanya sikit lah dekat Cik Arif pula lah. Cik Arif Cik Arif ni. Okay, dia di Penang. Kamu tak pergi Penang. Okay, Cik Arif. So jadinya kita nak tanya soalan senang lah. Tanya soalan. So jadinya kalau orang fikir daripada part time better buat full time, kita tak payah nak commit dengan kerja kan. So jadinya kenapa tak buat full time tu Encik Arif? Kenapa nak buat part time juga? Email. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Alif. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, pertama sekali berkaitan dengan soalan kenapa saya memilih untuk membuat part time, kenapa tidak buat full time. Okay, sebenarnya kalau ikutkan saya memilih untuk buat part time ni kerana saya rasa saya mampu. Alhamdulillah saya rasa saya mampu dan ditambah pula dengan jawatan yang saya ada di kampus. Okay. Dia agak sukar untuk saya berhenti, maksudnya stop from that position dan pursue for PhD full time. Contohnya macam saya memegang jawatan sebagai staff resident college, okay, alhamdulillah perkara-perkara berkaitan dengan pelajar di college saya nak kena handle, okay, dan juga ada beberapa jawatan yang lain yang saya nak kena handle dan saya rasa saya perlu berkhidmat, okay, untuk fakulti dan juga untuk kampus. Jadi katakan kalau saya buat full time, mungkin sumbangan saya tu akan jadi lebih kurang. Okay. Dan alhamdulillah saya rasa setakat ini saya mampu untuk membawa kedua-dua role saya, iaitu sebagai seorang staff dan juga sebagai seorang pelajar PhD. Alhamdulillah. Okay, sebab ada juga orang yang tanya kenapa tak, memang ada soalan kata kenapa tak go for full time, okay, tak apply for scholarship. Okay, to be honest, scholarship saya ada minta, okay, scholarship saya ada minta untuk buat full time lah. Bila dapat scholarship ni kita akan buat PhD by full time, okay. Cumanya permohonan saya yang pertama untuk scholarship itu mungkin tiada rezeki dan rezekinya tertulis untuk orang lain, okey. Tetapi bagi saya, kenapa kita nak kena tunggu dapat scholarship baru kita nak pursue for PhD? Sebab kalau tak, kita dah buang masa dekat situ. Okey, ada ini pendapat peribadi saya lah. Sebab ada yang menunggu untuk dapat tawaran scholarship baru nak sambung PhD. Dan dia tunggu-tunggu tu pun makan masa 2-3 tahun baru nak sambung PhD. Bagi saya tak ada, saya tak suka menunggu dalam masa yang lama. Mungkin dalam masa 3 tahun untuk menunggu scholarship untuk buat full time tu, entah ke saya dah boleh siapkan saya punya PhD part time ni. Jadi itu juga salah satu sebab kenapa saya go for part time. Okay, saya rasa setakat itu saja. Terima kasih Dr. Alif. Okey, terima kasih. So, jadi Encik Arif juga merupakan sekarang ni tengah sama belajar di UiTM di bawah kita punya fakulti dan juga baru sahaja melepasi DRP hari tu kan. Alhamdulillah dah boleh bawa data collection dah, tak lama lagi ni, setahun lagi habis ni. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, so jadi kita nak terbang balik. Terima kasih Encik Arif. Kita nak terbang balik pergi ke Puncak Alam. Kita nak tanya soalan kepada kepada Encik Hairul pula lah. Kita nak tanya. Tadi saya tanya soalan dah dekat kenapa buat full time. So dia ada sebut tentang
kerja, kan, kerja dan juga dia tak boleh tinggal kerja. Okay, so jadi kalau macam saya nak tanya Encik Hairul lah. Encik Hairul. So Encik Hairul ni kalau macam kita buat part time ni, kita nak kena bahagikan masa kita dengan kerja, kita nak bagi masa kita kerja, kita memang dah kerja hakiki, kita memang ada dah. Dia tak ada pengurangan, kan? Tak ada pengurangan. Kalau 18 jam dah, kan? Dah tak ada pengurangan. So macam mana pembahagian masa antara kerja hakiki staff tu dan juga untuk kita komit juga untuk kita buat tu, macam mana bahagi tu masa? So macam mana pembahagian masa? Okay, Assalamualaikum Dr. Arif. Alhamdulillah. Bagi menjawab soalan tu, saya sebenarnya saya bukan bagi kepada dua badan saya. Pemikiran kami bagi kepada tiga. Satu lebih kepada kami punya pekerjaan, kedua pada kami punya pengajian, dan juga ketiganya adalah kepada keluarga. Macam mana kami nak balance between them. Okay, sebab kami memang ambil secara part time dan kami bahagikan masa macam satu hari ada 24 jam for sure that. And then mostly kalau waktu pagi ataupun siang tu adalah lebih kepada kami punya pekerjaan lah. Dan juga kami akan curi 1 jam ataupun setengah jam untuk refer apa yang kami perlu lakukan. And then dan sebalik daripada kerja kami fokus pada family. Selepas tu baru kami akan selalunya kami setiap hari lah. Kami setiap hari akan buat Google Meet ataupun berjumpa dengan supervisor kami. And then daripada situ kami akan berbincang ataupun menunjukkan kerja-kerja yang telah kami lakukan, walaupun satu perenggan ataupun satu page ataupun even kami cuma nak tanya pendapat pun dibenarkanlah pada kami punya supervisor lah. Dan kami memang selalu kerap berhubung dengan supervisor. Okay, so jadinya supervisor ni memainkan peranan yang sangat penting lah kalau kita nak buat sambung belajar ni, kan? Betul? Ya. Yeah. So jadinya saya nak tanya tentang tadilah, kan, tentang pembagian masa bekerja tu. Adakah lepas waktu bekerja ke ataupun pada waktu malam ke ataupun pada hari weekend ke, macam mana? Biasanya untuk kita buat PhD ni lah, kan, sebab kita dah kerja 8 sampai 5 tu dah memang dah 9 sampai 5 tu memang dah waktu kerja dah. Adakah malam tu ke baru kita nak buat ke? Sesuatu biasa bila? Biasanya dia tak ada macam mana nak cakap, dia tak ada time yang okey waktu ni kita perlu buat ataupun kita setkan pukul 8 hingga 9 adalah waktu kita untuk buat study kita. Tak. Bagi saya apa yang saya lakukan, whenever saya ada ruang ataupun peluang untuk saya punya study, saya akan cuba buatlah. Sebab kita tahu kita yang pilih untuk buat secara part time, bukan secara full time. So kita yang kena merasionalkan apa yang kita nak lakukan. Ya. Yeah. Okay, alright. Okay. Terima kasih Cik Hairul. So saya tanya pula lah dekat Dr. Farah lah. Dr. Farah ni, Cik Hairul tu saya nak beritahu, Cik Hairul baru saja lepas DRP juga sama dengan Cik Arif, tapi dia selepas daripada Cik Arif lah. Dan dia juga dah lepas DRP dah, Alhamdulillah, dan dia ada minor correction. InsyaAllah lepas ni boleh buat data collection dah. InsyaAllah setahun juga siap ni. Kan, betul Cik Hairul? InsyaAllah kalau dipermudahkan segala usaha oleh Allah, insyaAllah kami memang berhajatlah untuk menghabiskan dalam secepat mungkin. Tapi insyaAllah kita pun bergantung kepada masa dan juga jika diberikan oleh Allah lah. Okay, amin. Okey, kita nak tanya pula dekat Dr. Farah. Dr. Farah ni biasa panggil Kak Farah dia, kan, tapi Dr. Farah lah, Dr. Farah. Okey, Dr. Farah, saya nak tanyalah. Okey, sebab Dr. Farah ni biasanya dah ada anak dah besar, kan. So jadi ada husband, lepas tu dengan keluarga lagi, dengan kerja lagi dengan dia pun dengan kerja hakiki corporate lagi lah, kan, semua tu. So jadinya waktu dengan keluarga tu ada curi masa tak untuk buat cakap bila macam anak nak minta tolong apa ke, husband nak minta tolong apa ke. So jadi macam tak boleh dah, saya minggu ni saya nak kena buat writing. Saya tak, jangan kacau saya. Macam mana pembahagian masa tu? Adakah weekend tu terganggu ke, malam terganggu ke, macam mana? Okey, selamat datang semua ya. Okey, saya ni tarif saya berbeza sedikit dengan rakan-rakan saya yang lain. Okey. Sebenarnya saya start belajar sambil bekerja bermula daripada tahun 2010 waktu saya ambil degree. So thanks to ISET lah, because that dia
memberi ruang untuk saya sambung belajar. So setiap saya belajar tu, kita continue study tu, saya punya profile working tu berbeza. Okay. So bila saya waktu degree, saya work as a operations, sales and marketing. So alhamdulillah saya able to complete dalam tempoh 4 tahun. Memang tu memang tak ada masa lah, memang orang kata you kena betul-betul tahu manage, how to manage you punya works, you punya, yalah, you kerja sales and marketing, you punya customer call, ada event Saturday and Sunday, you kena pergi pula berlari. And then saya ingat during that time, convocation UiTM. Habis kelas saja ni, terus ni pergi turun ke bawah because saya ada santapan diraja. Okay. So tapi saya dah limit 4 tahun saya kena habiskan. So alhamdulillah saya dapat first class degree. Okay. Untuk degree saya. And then saya stop sekejap 6 bulan. Saya continue master. Masa tu in Asha Ayub Business School 2 tahun. Saya dah complete. And saya stop 6 bulan. Saya continue PhD. So in PhD ni memang orang cakap, saya terima orang cakap, oh anak Kak Farah dah besar, so maybe you don't have any problem. Tetapi saya melalui fasa tu sewaktu saya degree lagi. Degree you have 10 subject to complete, okay. Anak saya kecil, masa tu umur 8 tahun lagi. You don't have a good financial, okay. So you punya, tapi the thing is, bila anak dah besar ni, ada permintaan dia juga. Because bila anak dah besar, dia pun sama juga belajar in university, right? So kadang-kadang kita rasa macam dia pun ada assignment dia untuk dia tengok, kita pun ada kita punya kerja juga. And then husband pula, okay, my husband, masa during dia punya, waktu saya degree tu, dia tak berapa nak faham sangat. Okay, tetapi because dia dah terbiasa, 9 tahun dia dah terbiasa dengan saya. So kadang-kadang saya masak dulu. Kadang-kadang orang lelaki ni pelik. Kita masak kan, nak juga makan Maggi malam-malam. Time kita nak menulis tu lah, time tu dia minta pelik-pelik kan. Nak makan kan, lauk dah masak dah. Tapi kena sabar lah, tapi kena reda lah. Masak tu dalam keadaan geram lah kan. Orang dah masak tak makan pula. Minta pelik-pelik. Kan? So saya in chapter 5 tu, saya dengan Arif and all the friends tu, dengan dengan SW saya, we sit down together. Sambil tu saya tumbuk ni. Okay. Memang you have, as a Hairul say kan, you have 24 hours. 24 jam tu kamu kena bahagikan betul-betul masa kamu. During you kerja. Bila you belajar, you balik rumah, at least 1 hour you need to spend for you punya writing. You study. Tapi it's very struggle during the degree tau. Degree is very struggle. Okay. So itulah, memanglah ada permintaan yang pelik-pelik. Apalah, itu tak payah sebut. Itu dah sebut No, permintaannya macam time tu lah nak makan, time tu lah nak lipat baju lah, time tu lah cari baju tak jumpa lah. Kan? Saya tak ada pembantu kat rumah. Saya buat sendiri semua. Okay. Okey, terima kasih Dr. Farah atas jelasan tu. Okey, so jadinya tapi so macam mana pun it's still manageable lah kan, betul tak Dr. Farah? It's still manageable. Cuma dia ada rasa penat tu biasalah kan. Penat tu memang ada kan. Sangat penat. Tapi bila you dah habis complete kan. Saya dengan Jaan ni dah sama-sama complete. So alhamdulillah dapat GOT jugalah dalam tempoh 3 tahun. Tapi so kadang-kadang ni malam-malam saya mesej dia, kita dah habis ke belajar? Dah. So tapi sebenarnya is kita punya supervisor lah, it's very helpful. Kan? Sebenarnya dan juga rakan-rakan yang lain. Itulah sebenarnya. Ada cadangan ke nak buat postdoc lepas ni? Oh tidak. Okay. Alright. Okay, terima kasih Dr. Farah. Okay, insyaAllah. So, jadi kita nak tanya pula, tadi Dr. Farah ni pengalaman dia sebab yang dia ni dah berkahwin, dah berkeluarga semua kan. So kita nak tanya pula dengan Dr. Ja'ah. Dr. Ja'ah ni berbeza pula situasi dia kan. So Dr. Ja'ah boleh tanya tak? Macam orang katakan macam, yalah keluarga ni susah sikit, alah bujang boleh lah kan. Bujang ni banyak lah masa, tak ada family, tak ada apa kan. Adakah sama ataupun macam mana Dr. Ja'ah? Boleh tak cerita sikit?
Adakah sama ke macam kau cakap dengan bujang ni macam alah mungkin senang sikit, bolehlah kerja ikut suka macam tu kan. So, macam mana Dr. Jaa? Okey, terima kasih atas soalan tu. Dari segi perspektif single bachelor punya status lah, kehidupan kita sama saja. Okey, dari segi tanggungjawab kerja, okey, dari segi kita punya social lifestyle dan sebagainya lebih kurang sama. Cuma mungkin saya tiada bebanan lah dari segi untuk menjaga keluarga dan sebagainya. Cuma saya menjaga parent saya, okey, dengan abang saya sebab saya pun ada family yang orang kelainan upaya. Okey, abang saya dengan dia punya wife, and then saya juga menjaga keluarga saya, itu anak buah saya pada masa sama, dua-dua belajar di UiTM. Okey, seorang buat diploma, seorang degree, alhamdulillah yang degree dah habis. Okey, saya walaupun saya tak ada anak dan isteri, tapi saya juga menjaga family abang saya. So saya juga pada masa sama kena bersedia dari segi mental dan fizikal. Okey, apa yang saya lihat dalam perspektif belajar sambil bekerja ni, ada 3 benda yang akan orang kata trigger kita punya momentum. Pertama, dari segi faktor kesihatan. Okey. So kita perlu jaga kesihatan kita dari segi mental dan fizikal, kerohanian, faktor keagamaan perlu juga kita ambil berat. Okey. Faktor keluarga, kita buat PhD, kita tak boleh tinggalkan kebajikan keluarga kita tak boleh abaikan. Dan juga perkara yang ketiga, pengurusan kewangan. Kerana kami yang buat part time ni, kami tak ada dapat mana-mana special fund dan sebagainya. So setiap masa bila awal semester tu, saya dengan Dr. Farah akan discuss. Dr. Farah tolong ingatkan saya ya, bila kita nak kena bayar yuran, berapa yuran kena bayar dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara selain daripada yang Dr. Farah cerita tadi, faktor-faktor yang saya perlu ambil berat. Okey. Dan seterusnya mungkin yang bachelor ni dia punya orang kata apa? Dia punya kita panggil bukanlah kita panggil gangguan macam kita punya leisure tu, maksudnya kalau hujung minggu kebanyakannya ada yang pergi berjalan, bercuti, okey. So saya sacrifice masa. So dalam tempoh 3 tahun tu kalau hujung minggu jalan, jumpa kawan-kawan, okey. So saya limitkan saya punya masa tu. Okey. Saya put priority saya pada pembelajaran kerana saya dan Dr. Farah kami adalah pelajar pelajar PhD yang sama batch, sama kemasukan. Kami dah berjanji walau apa jua cara sekalipun dalam tempoh 3 tahun kami perlu habiskan pembelajaran kami. Okay, so saya banyak sacrifice masa terutamanya di hujung minggu lah untuk menyiapkan tugasan yang telah ditetapkan, yang telah disarankan oleh penyelia kami. Okay. So biasanya kalau weekend tu biasa kat LCC, Mid Valley, tapi lepas dah start sama belajar tu duduk depan komputer lah banyaknya dekat rumah lah. Ya, betul. Dan juga satu benda juga, saya meminimumkan socialize saya dengan rakan sekerja. Sebab apa? Saya orang kata apa? Kena fokus. Bila buat part time ni dia belajar kena fokus. Kurangkan orang kata socialize lah. Bila socialize ni kita banyak spend time. Okay, so itu yang perlu adalah time management is very important. Okay, dalam konteks pembelajaran part time ni. So jadinya orang berkahwin ke, orang bujang ke, dia punya ada cabaran dia tersendiri lah kan. Maksudnya kan ada cabaran tersendiri dia. Okey. So jadi tadi Dr. Jaa ada sentuh sikit tentang financial, tapi soalan ni saya nak bertanya pula lah kepada Cik Arif lah. Saya nak tanya Cik Arif lah. Boleh Cik Arif? Saya nak tanya tentang financial tadi kan. Sebabnya Dr. Jaa kata, Dr. Azhar kata financial tu penting sebab kita ni walaupun pensyarah ada gaji sendiri, tapi kita nak kena juga bahagikan. Adakah financial pembahagian manage organize kita punya financial tu penting masa belajar ni, Cik Arif?
Alhamdulillah, thank you Dr. Alif. Financial ni yalah, ada saying orang mengatakan bahawa duit bukan segala-galanya, tapi kebanyakan benda memerlukan duit. Okey, sama juga macam kita pursue our PhD ni, kita perlukan duit untuk bayar yuran pengajian pada setiap semester. Okey. Dan macam mungkin boleh Encik Arif boleh bagi tahu sikit berapa yuran, kan orang boleh start to ada kan, berapa yuran tu Kak? Okay, untuk peringkat PhD, kalau yuran PhD untuk macam saya sebagai staff UiTM ada diskaun 50%. So dia punya range yuran dia lebih kurang sekitar dalam 800 ke 1000 pada setiap semester. Okey, dan kalau untuk mungkin bukan selain daripada staff UiTM, bayarannya 2 kali ganda lah sebab saya sebagai staff 50%. Alright. Berkenaan dengan financial management, okey, saya ambil kesempatan ni untuk berterima kasih kepada sahabat sparring partner saya, Encik Hairul Nizwan Abdul Majid, sebab perkara pasal financial ni sebelum saya sambung PhD, saya berbincang dengan Encik Hairul Nizwan. Banyak benda yang kami bincangkan. To end up with our decision to pursue our PhD, kami ambil masa yang agak ni jugalah untuk berbincang. Dan saya masih ingat kata-kata beliau, Encik Hairul Nizwan, dia kata bila kita nak sambung PhD ni, one of the thing that we have to think is about our financial situation. Okay, sebab macam saya merupakan breadwinner for my family. Okay, saya single income. Wife saya seorang suri rumah dan saya ada, alhamdulillah saya mempunyai 3 orang cahaya mata. Okay, dan financial bagi saya crucial jugalah. Financial ni penting untuk kita prioritize yang mana kita nak kena buat dulu. Okay, itulah penting untuk kita atur keuangan kita dan kena bincang. Macam saya kena berbincang dengan isteri saya macam mana cara kita nak atur keuangan sebab setiap semester dia kira satu komitmen lah. Satu komitmen yang saya kena commit for every semester, berapa belanja yang untuk PhD ni. Okay. Dan saya juga memegang kata-kata tuan guru, saya panggil tuan guru lah, supervisor saya, tuan guru saya. Saya pegang apa yang beliau cakap. Dia kata walaupun part time, kenapa nak kena tunggu lama-lama? Walaupun kita buat part time. Okey, kalau kita boleh pecut buat cepat, kita buat cepat. Okey, supervisor saya, tuan guru saya, dia kata pasal apa nak buang masa, buang duit. Okey, kenapa nak buang duit? Kita nak delay our study sampaikan banyak tahun. Sebab kita kena ingat setiap semester kita kena bayar yuran. Dan that is one of the motivation for me. Financial pun one of the motivation sebab saya perlu habiskan dalam masa yang paling singkat untuk memastikan saya tidak membayar yuran unnecessarily. Okay. Kalau kita boleh buat cepat, kita buat cepat. Lagi cepat habis, lagi kurang yuran yang kita kena bayar. Jadi financial, yes, okay, bagi rakan-rakan yang ingin menyambung PhD, financial ni pun satu aspek yang perlu kita titik beratkan, okay, sebab yalah, untuk bayar yuran perlukan duit. Okay, untuk bayar yuran kita perlukan duit dan kita kena manage our financial situation macam mana. Okay, insya-Allah. Tapi apa-apa pun bagi saya kita kena ni lah. Apa-apa pun kena berdoa, kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya dipermudahkan. Sekali lagi saya ambil kesempatan ni untuk berterima kasih kepada sahabat saya, sparring partner Encik Hairul Nizwan, sebab benda ni dia yang mention dekat saya berkaitan dengan financial ni. Dia kata sambung PhD ni there are several aspect that we have to think about. Okay, bila once kita dah commit, kita dah register, kita kena bahagikan masa, kita kena manage our financial macam mana, okay, manage our family, dan banyak benda yang kita manage. Dan alhamdulillah bagi saya, my journey of PhD banyak ajar saya to manage many things, okay, including financial. Terima kasih Dr. Alif. Okay, saya tanyalah sikit kan, satu soalan lagi.
So tadi cakap tentang financial tu banyaklah kita nak kena bayar fee kan, kita punya pengajian. So selain daripada fee tu, ada tak dalam peringkat sekarang ni kan Cik Ali kan dalam peringkat baru lepas DRP. So dekat situ mana lagi ada tak financial yang kita kena allocate selain daripada yuran saja? Okey, mungkin tadi saya banyak sebut pasal yuran kan. Sebab bagi saya yuran ni portion dia agak besar lah. Okey, walaupun mungkin bagi setengah orang 800,000 tu mungkin kecil. Tapi bagi saya 800 dengan nak menyara pelbagai benda ni, 800 ke 1000 tu bagi saya besar lah. Okey, selain daripada yuran, dari segi keuangan, benda-benda yang kita perlu keluarkan, bahan-bahan bacaan contohnya. Mungkin ada setengah bahan bacaan untuk kita dapatkan tu kita perlu bayar. Okey. Dan alhamdulillah, satu benda yang saya jimat di sini adalah dari segi travelling. Okey, sebab kalau kita as we go back to the conventional method punya meeting with our supervisor, kita kena travel. Okey, kita kena travel. Contohnya kalau saya di Penang. Kalau macam saya nak jumpa supervisor saya yang berada di Shah Alam, kita kena include that travel cost. Tetapi alhamdulillah, orang kata blessing in disguise COVID ni. COVID ni blessing in disguise. Maksudnya salah satu advantage bila berlakunya COVID ni, kita start to go online. Okay, dan alhamdulillah saya punya consultation dengan supervisor saya, boleh saya katakan setakat ni 99% okay, online. Google Meet, through Google Meet lah, apa-apa platform yang ada, Google Meet, okay, WhatsApp call ke apa ke untuk consultation. Jadi cost dari segi travelling tu mungkin saya dapat jimatkan. Kegunaan keuangan yang lain untuk PhD ni, macam saya kata tadi, bahan-bahan untuk bacaan, okay. Mungkin kalau ada perlunya untuk data collection, kita perlu pergi ke satu-satu tempat untuk collect data, itu pun dia masuk dalam expenses juga, yang duit yang kita perlu allocate. Dan juga kalau bagi research yang memerlukan kita nak printing ke, okay, the materials kita nak print, so benda-benda macam tu, financial tu pun kita kena ada lah. Bukan nak kata bila sambung PhD ni kita tak payah fikir benda lain, kita fikir yuran sahaja, tak. Yuran tu memang wajib lah, tetapi kos yang lain untuk menjadikan PhD kita tu orang kata wujud, jadi dia ada kos-kos yang lain yang terlibat. Financial management sangat penting bagi saya. Thank you. Okey, terima kasih Encik Arif. Okey, atas penjelasan tu. Okey, so jadi kita nak tanyalah Encik Arif pula kan. Tadi kan Encik Arif sebut dia sparring partner kan dengan kawan dia tu, Encik Arif. So nak tanya Encik Arif, kalau kita nak sama belajar ni kan, perlu ke ada kawan sama-sama kita nak sama belajar, atau kita boleh pergi seorang aja macam mana? Macam mana Encik Arif? Thank you Dr. Arif. Alip, soalan yang diberikan, bagi saya kawan sangat membantu, sangat penting. Dia sangat penting secara amnya lah, dan secara khususnya. Okay, macam yang semua tahu, Cik Arif adalah kawan saya. Okay, kami berbincang untuk sambung PhD ni ataupun enroll semasa kami dekat Penang lah. Okay, niat kami bincang kita nak buat apa, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita perlu, apa topik yang kita nak buat, subjek apa, siapa supervisor kita. Okay, kami bincang, go through everything. And then kenapa dia penting adalah sebab kita tak nak jadi kita bercakap seorang, ataupun kita memikirkan ataupun meletakkan satu beban ke atas kepala kita sahaja. Why not kita share kita punya beban tu pada kawan kita juga. So, sebab bila kita sambung PhD ni, kita akan ada momen-momen yang waktu manis-manis lah. Waktu yang tak manis tu yang kita perlukan dia untuk bagi kita dorongan, push diri kita nak apa perlu kita buat, dan juga dia akan membantu kita. Saya pernah cakap kat dia, okay, aku tak pandai pada satu benda, aku tak pandai pada semua benda. Okay, so aku perlukan kawan aku yang pandai pada satu benda untuk membantu aku. Saya cakap macam tu kat dia lah. And dia pun faham lah bahagian apa yang dia pandai, bahagian apa yang dia perlukan saya. So kami complement each other lah, membantu kami membantu antara satu sama lain lah. Itu yang kita perlukan seorang kawan. Sebab kita basically kalau macam
untuk PhD ni kita tak boleh nak, saya rasa kita tak boleh nak duduk berseorangan, ataupun orang selalu kata PhD is personal hate image ke apa macam tu. Saya sebenarnya bukan kot. Sebenarnya dia lebih kepada kita cara untuk kita membantu orang lain, dan kita mengharapkan orang bersedia untuk membantu kita bila kita memerlukan bantuan. Itu bagi saya. Okay, terima kasih Harul. Okay, so hari ni kita punya participant kita dah 99 orang. Quite okay lah kita punya hari ni, kita punya daripada involvement daripada pelajar, daripada staff kat sini kan ada 99 orang. Dan buat pengetahuan sesiapa yang baru sahaja join, kita ada sini ada 4 orang panel. Kita ada Encik Hairul, Encik Arif, kita ada Dr. Farah Dewi, dan juga kita ada Dr. Nur Azhar Babur. Okay, yang kita ajak ni semuanya jago-jago ni. Okay, macam ni semua tengah buat part time. Semua buat part time dulu masa belajar. Okay, buat part time PhD. Okay, Dr. Farah dan Dr. Ja'a, Dr. Nazar, dua-dua ni habis GOT walaupun buat part time. Dan Encik Arif dan juga Encik Hairul buat part time juga, baru sahaja melepasi DRP. Okay, baru lepas dia ambil DRP dan insyaAllah akan tamat GOT juga lah, insyaAllah. Amin. Okay. So jadinya kita nak tanya soalan pula lah pada, sebelum saya pergi kepada soalan lain. Ada soalan lain, banyak soalan ni sebenarnya, ada dekat 40 soalan sebenarnya tapi kita akan cut lah. Okey, kita akan potong nanti. Okey, kita tanya dengan Dr. Farah lah. Dr. Farah boleh? Dr. Farah nak tanya soalan sikit. Okey. Ada tak persepsi rakan-rakan ni kan, rakan-rakan bersyarah lah kan, kita ni dah lah buat part time kan, buat part time, masih lagi kerja. So jadi ada tak persepsi rakan-rakan ni kan, kadang-kadang dia nak tahu apa kita buat ke, macam mana persepsi dia pandang kita masa kita jadi, walaupun ya kita jadi pensyarah dan juga kita ada dua hats kan, kita ada dua hats, kita pensyarah juga students kan. Okay, so jadi ada tak persepsi rakan staff ni berbeza bila kita start belajar ni? Dr. Farah, ada tak? Okay. Macam ni nak cakap, sebab saya join jadi pensyarah ni tahun 2020. Okay. So waktu tu time COVID kan, so macam berjumpa dengan manusia tu kurang lah sikit kan. Okay. Tapi waktu saya belajar degree dengan masa tu, kita kan ada ramai yang berbeza jugalah. Tapi kita buat overall lah ya. Secara kata, kalau nak ikutkan memang ada. Dia ada positif and negatif. Dia bukan rakan-rakan saja. Kita punya saudara mara, kita punya yang kan semua-semua kan. Pernah ada sekali tu sampai dia pernah beritahu dekat mak, apa seronok sangat anak tu asyik belajar je. Kan? Dapat apa? Right? So, terpulang pada you all. Kalau you nak ambil benda tu as a negative, so kamu akan jadikan benda tu negatif. So, perkara yang bila orang cakap saya, alah, belajar pun, masa dulu saya kerja admin kan. Kerja admin, bukannya boleh buat apa pun. Right, tapi kita ada aim kita. Kenapa kita nak sambung belajar sampai ke kita tak tahu rezeki kita macam mana tau. Right? So, kita terima je puan cakap, okey tak apa, penat mulut dia berhenti. So, bila orang keep kutuk kita ke apa kan, you diam je. Sebab bila kita dah capai sesuatu tu, dia sendiri terdiam. Okay. So, kalau you, tapi kamu ni, maksud saya, kita kena berkawan dengan orang-orang yang positif tau. Okay. Kena berkawan dengan orang positif so that you akan mendapat perkara yang positif. Kalau you berkawan dengan orang yang memang dia tak suka nak belajar dan tak suka tengok kawan-kawan dia berjaya, kamu akan makin lama makin down tau. So, ada orang tak suka tau tengok kita berjaya. So, kita tak salah kita kawan dengan orang semua. Semua orang kita boleh kawan. Tapi diri you yang menentukan you nak bawa benda tu positif atau negatif. Itu je. Dengan orang kan boleh mati. Bukan boleh mati ke, boleh tak sampai ke mana kan. So, continue. Itu je lah. Saya harap menjawablah soalannya kan. Ya, betul-betul. Okey, so jadinya biasalah kan ada orang yang akan bertanya tu biasa, tapi kita tak tahu dari segi positif atau negatif lah kan soalan tu. Okey, so jadi Dr. Farah, terima kasih untuk penjelasan tu. Okey, so kita tanya sikit lah Dr. Ja'a lah. Ja'a kan, kita tadi asyik tanya tentang the organisation lah, macam mana manageable ke tak kan. So jadinya masa buat PhD tu kan Dr. Ja'a, Dr. Azhar, masa buat PhD tu, ada tak pernah tak rasa nak give up ke,
Ada tak rasa macam mesti ada kan? Biasalah ni tak ada. Kalau tak ada tu maksudnya tak buat PhD lah maksudnya kan? Tak buat Soalan PhD lah maksudnya tu. yang terbaik lah ya. Ya. Ya, betul. Benda ni orang kata kebanyakan siapa yang dah go through PhD journey mesti dia ada dia punya moment of truth. Okey, soalan tu amat bertepatan For your information untuk pendengar semua yang ada ni, saya dalam tempoh setahun tu agak lost setahun pertama tu. Sebab apa? Saya dulu memang belajar masa master tu saya buat science base. Science base tukar ke social science tu dia agak banyaklah dia punya perbezaan yang ketara. So saya ambil masa dekat setahun untuk memahami tentang konsep pembelajaran kaedah menggunakan aplikasi yang orang kata apa? Yang bakal digunakan untuk PhD saya. Terutamanya yang paling penting masa tu saya kena study tentang theory of underpinning. Okay, so benda tu yang orang kata apa, the most critical part lah masa saya belajar. Saya kena baca dekat 7 ke 8 theory of underpinning dan salah satu tu saya perlu gunakan dalam saya punya foundation of the study. So siapa saya punya partner yang membantu selain daripada penyelia iaitu Dr. Farah lah. Okay, Dr. Farah banyak membantu saya. Okay, kalau kita orang ada more information, we are sharing the information. Kalau saya ada, saya share. Dr. Farah ada, Dr. Farah akan share. Macam soalan yang terdahulu, konsep pembelajaran PhD, utamanya part time ni kita perlu ada kata apa, moral support daripada kawan-kawan, daripada pesyarah. Dan macam apa soalan yang tadi memang tempoh masa setahun tu dipanggil tempoh yang hanyut dalam setahun tu dan supervisor penyelia memainkan peranan. Okey, so setiap 2 minggu selepas tu pensyarah saya punya supervisor, second, first, third supervisor akan pantau saya. Okey, so akan pantau dan check semua kerja-kerja saya bagi memastikan saya tidak hanyut lagi selepas setahun tu Dan satu lagi, bila buat PhD ni, bila kita tangguh kerja, kita stop, tutup buku, tak buka baca artikel atau jurnal, dia ada jadi satu nikmat, iaitu macam kita hayal. Hayal itulah yang membuatkan kita procrastinate. Kita menangguhkan tanggungjawab kita sebagai pelajar. Okay? So itulah cabaran bila saya buat PhD ni secara part time, iaitu untuk memahami konteks pembelajaran saya tu. Saya ambil masa yang agak lama dekat setahun sampai saya tahu apa yang saya buat ni. Okey. Okay, terima kasih Dr. Azhar. Okey, nak tanya sikit lah Cik Arif pula lah. Tanya Cik Arif pemilihan ni kan, sebab kita nak biasalah kalau buat part time ni, dia banyak lagi benda faktor yang nak kena consider as daripada buat full time kan. Okay, bila buat part time ni, adakah pemilihan nak sambung belajar tu, tempat tu, adakah kita pilih universiti ataupun pilih supervisor tu lebih penting? Okay, terima kasih atas soalan Dr. Alif. Berkenaan dengan pemilihan tempat, dia sebenarnya kita bergantung kepada niat kita. Bagi saya lah, bergantung kepada niat kita. Saya pernah bersembang dengan seorang doktor, dia ex ataupun mantan Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik di UiTM Pulau Pinang ni. Okay, namanya Dr. Mahathir. Jadi Dr. Mahathir ni, ini just to share lah. Okay, saya pernah sembang dengan dia dan benda tu sampai sekarang saya ingat. Dia kata, saya pernah tanya dia sebab beliau Dr. Mahathir ni dia seorang graduates from overseas untuk dia punya PhD. And then saya pernah sembang dengan dia, saya tanya macam mana doktor buat PhD, best ke buat kat overseas. So which one do you suggest? Sama ada nak buat overseas ataupun ini dalam konteks kita nak memilih universiti lah tempat untuk kita sambung ni kan. Buat overseas ke, buat local ke, yang mana yang lagi okey. Dan satu jawapan yang dia bagi kat saya tu membuatkan saya terfikir, okey. Dia kata
So apa bezanya you buat overseas dengan buat local? Okay, maksudnya tempat yang kita pilih untuk pursue our PhD tu. Dia kata apa bezanya? So nanti you buat PhD dekat luar negara, title yang dapat adalah doktor. Bila you buat local, you dapat doktor juga. Okay, so dia sama je, doktor. Sebenarnya yang lebih penting adalah ilmu. Kadang-kadang kita merasakan bahawa bila kita buat kita pursue our PhD ni overseas ataupun di universiti-universiti terkemuka ni, kita rasa macam kita dapat gain ilmu yang ni lah kan, maksudnya something new lah, ada prestige contohnya. Tetapi bagi saya, ini terus terang saya cakap, di fakulti kita, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan di UiTM, kita banyak pakar-pakar yang dapat membimbing kita. Okey, bagi saya kenapa? Macam saya dah ada resource. Sebab saya merupakan seorang staff di Fakulti Hotel dan saya tahu ada ramai potential supervisor yang ilmunya bagus, yang willing to help untuk membantu saya mencapai PhD saya. Jadi itulah supervisor yang saya pilih tu. Okey, tempat ataupun supervisor kita nak pilih. Bagi saya supervisor sangat penting. Sangat penting supervisor pemilihan. Dan untuk makluman, supervisor saya sangat membantu dalam my PhD journey. Supervisor saya, my first supervisor is Dr. Muhammad Izzat Zulkifli. My second supervisor is Professor Dr. Muhammad Salihuddin, okay, our beloved dekan. And then our third, my third supervisor is Dr. Nur Hidayah Abdullah, kita punya KPPS fakulti. Okay, dan ketiga-tiganya bagi saya cukup supportive, dan saya ni macam mana nak kata, supervisor saya ni macam dia menggembala kambing, penggembala kambing. Saya ni macam kambing, okay. So hari-hari nak kena gembala, nak kena hambat balik kandang, macam tu. Jadi supervisor saya yang push saya to move forward, okay. Sampaikan kalau satu hari saya punya supervisor tak contact saya, tak tanya progress, saya rasa macam something missing, okay. Bila saya tak buat apa-apa progress berkenaan dengan PhD, saya rasa something missing. Jadi pemilihan supervisor itu sangat penting. Pemilihan tempat belajar juga penting. Saya tak kata tak penting. Okay, you nak, kalau ada rezeki untuk pursue your PhD overseas, alhamdulillah tu rezeki. Tapi as for my jalan, as for my route, rezeki saya di FPHP UiTM, dan saya tak sangkal lagi di Fakulti Hotel dan Pelancongan UiTM ini kita ada a lot of resources yang sangat-sangat bagus yang boleh membantu kita dalam mendapat kita punya PhD. Ramai orang-orang yang berilmu di dalam fakulti kita yang dapat membimbing kita sebagai supervisor. Okey. Dan ni minta maaf saya lagi sikit berkenaan sebab saya nampak benda ni relevan. So pemilihan supervisor tu sekali lagi saya nak tekankan sangat penting. Okey. Kita dari segi supervisor, mungkin supervisor tu kita takut dengan supervisor tersebut. Tetapi supervisor yang kita takut itulah yang dapat membantu kita. Okey, dia akan push kita to move forward. Okey, ada satu kategori lagi supervisor ni yang kita selesa. Okey, supervisor yang kita selesa, kita boleh anggap sebagai kawan, tapi dia tak push kita. Mungkin dia tak push kita. Sebab macam kawan-kawan kata tak apa, kau tak ada progress pun tak apa, jom kita pergi minum contohnya kan. Tak apa, jom kita keluar, tak ada progress pun tak apa. Tapi macam saya terus terang saya cakap, saya adalah sedikit elemen takut dengan supervisor saya, takut tu kena ada. Okay, tapi most of the time saya respect my supervisor. Apa yang supervisor saya cakap, saya akan ikut. Dan supervisor saya sangat very helpful. All of my 3 supervisors are very helpful in terms of memudahkan saya punya perjalanan. Dari segi knowledge sharing tu tak saya cakap lah, memang banyaklah knowledge yang saya dapat. Dan saya punya supervisor, saya punya tuan guru, dia suka push saya to the limit. Okay, dan bagi saya benda tu bagus. Saya sangat setuju macam yang Dr. Farah cakap, dari segi kita punya attitude ataupun positive thinking dalam buat PhD ni,
kalau kita ambil satu benda tu positif, maka positiflah jadinya. Tapi kalau benda yang berlaku dekat kita tu kita pandang sebagai negatif, benda tu yang akan drag kita. Apa-apa pun cabaran, kita kena jadikan dia positif. Okey, itu saja Dr. Alif. Panjang pula cakap. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Arif. Cakap pasal cabaran tadi kan, banyak cabaran lah. So saya nak tanya sikit lah. Kita ada lagi lebih kurang dalam 3-4 minit lagi, kita nak habis lah to the end lah ni. Okey, sebelum nanti kita akan beri pada boleh bagi closing remarks. Okey. So kat sini saya baca sikit ada komen sini daripada Syazwina, dia kata my kind respect untuk siapa-siapa yang buat part time, sangat-sangat mencabar. Betul kan? So beza. Okey, my kind respect. Okey. So jadi saya pun sama jugalah, saya pun respect lah orang yang buat part time ni, sebab sekarang saya pun saya dah bekerja dan pada masa sama kita nak buat research untuk publishkan, kita tahu dah macam mana dia punya kepayahan tu kan sikit, tapi nak tak nak kita kena buat lah. That's our KPI kan. Alright, so jadi kita tanya sikit dengan Cik Hairul. Tadi Cik Arif dah sentuh tentang cabaran. So nak tanyalah Cik Hairul, apa cabaran paling utama sekali lah masa sama belajar part time, kerja, family, apa cabaran utama ni? Cabaran utama dia apa? Cabaran utama thank you Dr. Alif. Bagi saya cabaran yang paling utama adalah cara kita membahagikan masa. Itu sangat-sangat penting. Cara kita membagikan masa, macam saya cakap lah, saya nak bagikan masa pada kerja, keluarga dan juga pelajaran saya. Okay, sangat-sangat penting untuk kita membahagikan masa dengan sebetul-betul ataupun setepatnya lah. Okay. Sebab kadang-kadang orang akan cakap, alah kau sambung part time, kau ada masa lagi 2-3, kau boleh tambah, kau tak perlu ada macam completekan 4 tahun ke. Okay, kau part time. Okay. Tapi dia kena ingat, duit yang kita keluarkan adalah duit kita, duit yuran. Tu duit tu yang walaupun kami ada dapat potongan 50%, tapi macam yang Arif katalah, okay, 1,000 ke 800 tu adalah sangat-sangat signifikan pada kami, bagi yang 45 lah ataupun sebagainya. Okay, and then macam mana kita nak membahagikan masa tu bergantung pada kita lah, sebagai kita yang owner of the time. Okay, macam kita dah tahu dah, saya punya supervisor, dia macam Arif kata, dia akan push kita, betul. Dia akan push, dia bukannya push tu menolak jatuh tepi gaung lah, tapi dia akan carry kita, ataupun dia akan bertanya, dia akan kerap bertanya. Even dia akan tanya, dia tanya saya macam ni, simple je. Assalamualaikum, dia bagi salam macam tu, ataupun dia akan kata okey ke, ataupun bila nak jumpa aku, macam tu. Dia yang akan tu. Secara tidak langsung, kita ni sebagai seorang pelajar akan rasa lebih bersedia ataupun teringat-ingat apa yang perlu kita lakukan. Okay? Sebab kita kena tahu macam mana supervisor kita bekerja. Okay? Kita tahu supervisor, diorang pun bekerja, diorang pun bersyarah, diorang pun ada banyak kerja yang perlu mereka lakukan sebagai seorang pensyarah. Dan antara supervisor saya adalah seorang dekan. So kita tahu dia punya time masa dia tu sangat-sangat berharga. Okay, so pada dengan ada meeting lah dan sebagainya lah. Okay, and then kita yang kena sesuaikan masa kita dengan masa dia untuk kita berkonsultasi ataupun bertanya soalan dan sebagainya. Sebab kita sebagai seorang pelajar, kita kena tahu kita ada adab. Okay, so selalunya everything sebelum saya nak berjumpa dengan saya punya supervisor, antara supervisor saya, okay, kita akan bertanya kepada mereka, bilakah waktu yang sesuai, bilakah dia ada masa dan sebagainya lah. So cara kita membahagikan masa dan cara kita menyesuaikan masa kita dengan kita punya supervisor, itu adalah dua perkara yang sangat penting sekali. Okay, itu bagi saya Dr. Alif. Okay, alright. Okay, terima kasih Encik Hairul. Okay, itu masa dan benda cabaran utama lah kan, kita nak kena bahagikan masa kita, semua kan bagi masa kita. Okay, alright. So jadi saya nak tanya Dr. Farah lah, soalan terakhir kan. Okay. Biasanya orang kata ni, bila kita start belajar je ni, masuk je belajar ni, kita sentiasa menyesalnya aku sama belajar, sampai lagi tak habis, nasib baik aku sama belajar itu. Kan itu macam itulah kan. So jadi saya tanyalah Dr. Farah kan. So ada tak pengalaman yang seronok pula lah, tadi kita cerita asyik benda yang macam very the side, the negative side of it kan. So kita tanya, ada tak benda yang seronok belajar part time ni? Sebenarnya kalau nak cakap seronok tu selepas you dah dapat apa yang you dah dapat apa yang you nak, itu yang seronoknya.
Sebab sepanjang kita belajar ni, seronoknya kita dapat ilmu lah. Okay. Right. Tapi macam mana nak cakap? Ini mungkin out of the topic lah. Cabarannya, dia lebih banyak kepada cabaran lah. Seronoknya bila you dah dapat. Tapi sebenarnya, saya memang dah hampir nak berhenti sebenarnya. Okay. Masa saya chapter 5 tu, saya memang nak berhenti. Masa tu memang saya cakap, mak saya meninggal. Okay. Masa tu mak saya koma dan saya menghabiskan chapter 5 saya, masa start saya chapter 5 tu, dia masa tu ada COVID, dia terlantar di hospital. Lepas tu saya menulis dekat kaki dia, kan? So kita try tu cakap, okay aku kuat ni. Sambil saya bercakap, mak dah nak habis ni mak, lagi sikit mak, kan? Kan? Itu cabaran dia lah. Tapi orang cakap, tapi dia pergi juga kan. Tapi saya ada cabaran lain pula. Sebab masa saya PhD ni, saya dah diduga saya punya kewangan sampai saya jual washing machine waktu saya master dulu. Saya diduga dah hampir nak bercerai sampai 2 kali waktu saya degree dulu. Dengan anak sakit semua. Saya masuk PhD tu saya cakap, oh aku tak diduga oleh Allah ya. Alhamdulillah semua benda tu Allah dah duga. Sekali Allah Ta'ala bagi satu dugaan, 2 dugaan dia bagi kat saya. Satu saya tak boleh sebut. Satu lagi pasal kematian. Satu lagi benda tu, dia datang, the event tu datang waktu selepas mak saya meninggal. Benda tu betul-betul buat saya stres sampai saya terpaksa jumpa dengan doktor dan doktor terpaksa injak saya, bagi saya makan ubat. Memang nampak saya macam kuat tapi sebenarnya belakang saya ada cerita. Sampai saya cakap, saya rasa saya tak nak complete saya punya study ni, kan? Sebabnya what for saya nak further, because that mak saya pun dah tak ada. Tapi saya fikirkan ada anak-anak, kan? So kalau you tanya saya apa seronoknya lah, okay, during waktu degree tu saya dapat, bila saya manage to rumah tangga kita dapat completekan bersatu semula dan kita dapat achieve kita punya degree kita dan kita dapat naik on stage tu, itu kegembiraan kita. Dan waktu master kita dapat, tapi master waktu during that time saya dicabar dengan kewangan dan bapa saya meninggal. Itu pun satu juga. Saya memang masa tu memang saya kata, apa saya nak pergi belajar? Baik, saya berhenti. Untuk apa? Okay. Waktu PhD tu pun sama. Tapi saya satu supervisor saya, dia macam mana cakap, waktu saya tengah sedih ni, dia tak ada macam ni, dia diam dulu tau. Sampai saya rasa dekat 2 bulan kot saya stop. Dia tak ada tanya macam mana nak cakapkan. Dia tak ada lah macam, dia tahu kita dah keadaan sedih kan. Kalau nak ikutkan sebelum tu dia memang sentiasa lah. Akak sihat. Kalau dia beritahu dekat Facebook tu, hai kak, buat apa tu kan. Sebab supervisor saya ni muda. So saya ni tua. So saya kena berlari dengan dia bersama-sama. Supervisor saya ni tak boleh nombor 2 lah. So saya anggap supervisor saya ni kadang-kadang saya cakap, bila orang cakap kan, kadang orang cakap kan, senanglah dapat Dr. Hafiz kan. Tidak. Dia umpama macam mana? Kalau you tak ada benda nak untuk dia check, apa benda dia nak check? Okay. So supervisor saya ni dia umpama macam ni, okay, dia berlari dengan saya, okay kak, akak boleh berlari bersama ni. Okay, dia berlari bersama saya. Nanti kan tiba-tiba saya tengok, kat mana dia pergi? Rupa dia ke atas sambil mematikan saya. Kalau dia tengok saya tersalah sikit, dia panggil, kak salah tu. Kan? Sebab dia nak mendidik saya. Tapi itulah cabaran dan mungkin luar daripada topik lah. Kan? Tapi kegembiraannya bila you dah complete. Dan you kadang-kadang sampai tak percaya, betul dah ada habis ni. Tu saya selalu duduk tanya, betul ke kita habis dia? Itulah. Itu kegembiraannya bila you dah dapat. Tapi along the way tu memang banyak cabaran dia. Ini yang orang katakan, so PhD ni is illustration of the iceberg tips, kan, tips of iceberg tu. Kita nampak yang atas sikit aja, yang bawah tu the hurdles, the challenges, difficulty, semua benda tu kan orang tak nampak. Tapi orang nampak, oh dapat PhD, 3 tahun mesti senang. Macam itulah orang nampak kan. Okay, itu orang nampak. Tapi sebenarnya banyak cabaran dia, kan? Banyak cabaran. Okay, alright. So kita dah nak sampai ke
penghujung lah ni. So, jadi before saya nak sum up kita punya sesi ni, okay, saya nak minta setiap panel lah, kan, setiap panel untuk sum up the whole journey you all ni, kan, journey ni dalam satu word. Satu word saja untuk describe the whole journey ni. Apa word yang sesuai untuk describe journey tu? Boleh tak Dr. Ja'a dulu lah? Apa word yang sesuai untuk describe your journey ni? Satu word saja. Okey. Bermula di dalam lorong yang gelap, berakhir di dalam lorong ataupun terowong yang terang. Itu yang saya dapat ungkapkan. Kalau satu word, satu perkataan je, apa yang sesuai nak menggambarkan tu? Menggambarkan dia very enjoyable. Enjoyable lah. Enjoyable. Alright. Okay, saya nak tanya pula Encik Arif, boleh bagi satu word sahaja untuk menggambarkan perjalanan tu? Best. Best Okay, Best. Serious best. Okay, Arif, boleh dengar ni, boleh cakap best tu Pak ni. Alright, okay, Encik Arif, boleh? Satu word. Fascinating. Fascinate. Menarik. Okay, menarik okay, alhamdulillah. Okay, last kali Dr. Farah. Dr. Farah, satu word saja. Satu word. Satu word. Kuat lah. Dia kuat diri kita kuat. Kuat alhamdulillah. Okay, so jadi kan? Betul. Okay. Alright, so jadi saya nak berterima kasih kepada semua panel-panel yang sudi untuk hadir pada sesi ini. Terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah, kerana sudi berkongsi pandangan, pengalaman sepanjang belajar dan masih lagi sedang belajar. Okay, so jadinya siapa yang dah habis tu, alhamdulillah kita ada cabaran masing-masing, dan yang sedang belajar ni didoakan semoga dipermudahkan urusan, boleh habis GOT insya-Allah. Okey, so jadi saya terima kasih kepada Dr. Ja'a, Dr. Nazah Baba, Dr. Farah Dewi, Encik Hairul dan juga Encik Arif kesudian untuk menerima kita punya jemputan dalam konsep live show ni. So jadi sebelum kita nak tamatkan kita punya sesi ni, jadi saya nak invite Pak Leh untuk bagi closing remark. Dan Pak Leh, mungkin ada satu soalan sebenarnya dalam chat box ni, dia nak bertanya tentang fast track. Apa opinion ataupun apa pros and cons kalau kita ambil PhD fast track ni? Kalau boleh closing remark sekali. Boleh Pak Leh? Terima kasih. Terima kasih Dr. Alif dan rakan-rakan sekalian. Bagi Pak Leh dalam 2-3 minit boleh? Dia ada benda nak cakap rasa seronok pula. Boleh, sila. Okay, terima kasih semua. I will conclude the session with 3 things. Most of them is analogy lah. Keduanya daripada analogy. Okay, analogy pertama adalah kita kena menjadi orang cerdik. Ya, satu, cerdik ni kadang-kadang orang cerdik dalam satu hal. Ya, kekuatan orang adalah cerdik dalam satu hal. Contohnya cerdik dalam akademik. Tetapi kita ada benda yang kita kurang cerdik. Jadi sebagai seorang insan, kita kena cari yang mana kita tak cerdik tu, itulah kita kena pulut. Tak dah cerdik tu kita execute. Jadi akhirnya bila kita cari benda yang kita kurang cerdik, kita akan jadi dari kita term yang dipanggil versatile. We need to have a versatile in doing things. Sama juga dengan PhD. Yang kedua yang boleh cakap adalah analogi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengibaratkan seorang academician ni sebagai tanah. Ya. Academician ni adalah tanah. Tanah yang pertama Nabi menyebut tanah ni tanah subur. Tanah gembur, tanah apa orang panggil tanah ni? Tanah apa orang panggil? Tanah yang baguslah. Tanah bagus ni apabila kita tanam pokok dan kita siram, air menyerap. Air menyerap dan pokok akan subur tumbuh. Jadi maknanya orang macam ni adalah boleh berbalik pada supervisor. Supervisor yang menyuburkan ilmu dia kepada anak murid. Okay. Yang kedua adalah tanah lumpur bercampur dengan tanah lumpur-lumpur bercampur di sekitar tanah gembur tadi. Tanam pokok, kita siram air, air menyerap.
Ya, air menyerap, tapi lambat air masuk. Nabi mengibaratkan orang macam ni adalah guru-guru macam ni. Orang yang bila ditanya baru nak jawab. Dia tidak ambil kisah sangat. Tapi bila tanya baru dia menjawab. Tapi okeylah juga. Baguslah juga. Yang nombor 2 ni. Yang nombor 3, Nabi menyebut tanah pasir. Tanah pasir, tanam pokok, air menyerap. Air, suram air menyerap tapi pokok lambat tumbuh. Orang ni Nabi ibaratkan dia ada ilmu tetapi tidak berkongsi ilmu dengan orang lain. Jadi supervisor ada ilmu, dia biarkan langsung ilmu dia kepada tidak berkongsi kepada pelajar-pelajar. Ya, I relate to supervisor. Number 3 adalah pemilihan supervisor ni amat penting. Ya, kadang-kadang kita melihat supervisor yang baik, yang lembut, dia bercakap. Ya, tetapi dia biar. Kadang-kadang supervisor yang menggunakan kata-kata yang agak pedih. Ya, agak pedih, tetapi pedih itu akan terasa oleh menggunakan satu analogi yang dipanggil jangan melihat kepada perbuatan apa yang saya buat terhadap kamu. Tetapi lihatlah kesan dari perbuatan yang saya buat kepada kamu. Ini boleh bercakap bukan dari konteks supervisor, boleh bercakap dari konteks dekat. Dari the head of din punya head. Ya. Dan ini amat penting. Ya, biar supervisor garang sikit, banyak ni kadang-kadang ada analogi-analogi tetapi kesannya kepada pelajar kita. Ya, okey. Untuk soalan fast track ni, okey, you boleh kalau ada pelajar-pelajar yang ingin buat fast track, you buat proposal tu biar cantik. Cantik proposal, ada kompleks sikit, ya, ada kompleks sikit. Kalau kuantitatif dia ada kompleks sikit punya framework, dan writing you ada flair in terms of writing, dan you ada urge ataupun kita panggil commitment. You are committed person. Yang ni kalau Dr. Hafiz ada sini, kita telah meluluskan seorang pelajar fast track. Alhamdulillah, pertama sekali kita luluskan pelajar fast track dan dia sekarang akan GOT. GOT pelajar ni. Ya, boleh tak ingat nama dia, lupa dah. Dia memang kita ambil fast track dan dia orang ajar. Dan pelajar ni kita dah kata dah. Saya maaf boleh sebut kat sini, Dr. Hafiz, pelajar ni saya tak, kalau saya ni lagi. Tanda budak ni, ada yang lecture scheme, ada kosong, ambil budak ni. Ya, ambil budak ni sebagai pesara. Kos kenapa? Kerana dia ada enthusiasm. Saya ada seorang pelajar yang saya melihat, memang nampak ada enthusiasm, saya boleh kata kat dia, go for PhD after this. You ada flair untuk jadi pensyarah. Kita kena tengok orang-orang macam ni. Okey, akhir sekali analogi yang terakhir sekali yang perlu nak sebut, tapi dalam bahasa Iran tapi tak nak sebutlah. Yang aku tahu iskabadonek itu saja. Kalau kita ni sebagai orang panggil kaldai. Dan kaldai ada tali. Kalau you nak saya tarik tali you kena ikut. Kalau you tak nak saya tarik tali you, saya lucutkan. Kalau you tak nak ikut saya lucutkan tali tadi daripada you. Jadi pemilihannya anda sendiri. Minta maaf boleh menggunakan analogi yang agak mendalam sikit analogi ini. Tapi kalau siapa faham, tapi tolong fahamlah. Tolong faham untuk kebaikan diri sendiri. Ya, you need to, kita kena berani memecahkan duyung. Kalau kita nak menjaga hati orang, kita yang tak selamat. Kita kena jaga hati kita dulu sebelum kejayaan kita dulu sebelum nak jaga kejayaan orang lain. Kita kena tunjuk contoh dulu yang baik, baru orang akan. With that, thank you very much. Hopefully sesi ini bermanfaat bagi kita semua dan insya-Allah kita teruskan lagi dan boleh mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian korporat FPHB, Kak Farah atau Dr. Farah
dan AJK beliau dengan usaha yang baik ini. Kita teruskan usaha ini, mudah-mudahan dia walaupun kecil kadang-kadang memberi manfaat pada orang lain. Kadang-kadang tak perlu lama, tapi apa biji yang kita bagi itu terkesan dan menyusup ke dalam sana mari orang. With that, thank you very much Dr. Alif dan everybody. Thank you. Okay, terima kasih Pak Oleh untuk for the closing remarks. Okay, so jadi dengan itu kita dah boleh tangguhkanlah majlis kita. InsyaAllah nanti kalau ada lagi next sesi kita akan maklumkan secara di dalam dalam grup WhatsApp ataupun melalui Facebook ataupun melalui kita email. Kita akan maklumkanlah nanti. So jadi saya minta untuk semua partisipan sebelum keluar ataupun leave session ni untuk isikan link untuk isikan kehadiran, dan tuan-tuan puan-puan doktor semua akan dapat e-certificate dan akan dihantar ke email masing-masing lah. Boleh klik dekat link yang diberi dalam chat box itu, ataupun boleh scan saja attendance dan akan dapatlah e-certificate nanti. So jadi dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panel, Dr. Ja'ar, Dr. Farah, Cik Arif, Cik Hairul, our dekan, Pak Leh, dan juga semua participants yang turut sama untuk memeriahkan sesi pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next sesi yang seterusnya. Okey, so jadi dengan itu kita boleh tangguhlah kita punya majlis ni dengan tasbih kafarah dan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next session insyaAllah. Waalaikumsalam.